Tuan-tuan dan puan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, ada sebuah kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh mengagumkan. Kisah Nabi dengan seorang laki-laki bernama Utbah bin Rabi'ah. Tengok hebatnya akhlak Nabi. Berhadapan dengan manusia tak ada akhlak. Tengok Nabi dengan segala kekuatan, keistimewaan, jiwa, akhlak yang Nabi miliki. Utbah bin Rabi'ah ni tuan-puan dipilih dengan melalui maknanya satu proses pemilihan sungguh. Orang-orang kafir Quraisy sedang mencari. Dia kata apa? Carilah seorang ahli sihir yang boleh menyihir dengan kata-kata. Sihir ayat, sihir perkataan, yang boleh memukau, menunduk, menyihir orang dengan kata-kata. Kafir Quraisy semua cari mana dia orang-orang Quraisy yang boleh menyihir dengan kata-kata, hantar untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari yang paling hebat sastranya, yang paling bagus syairnya, yang paling mantap bahasanya. Cari supaya dia patah-patahkan kata-kata Muhammad, supaya dia boleh tundukkan Muhammad. Sebab orang lain semua dah lintang pukang dah bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya melalui sihir kata-katanya itu kita boleh pecah belahkan perpaduan yang ada kepada pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad. Dia sebut macam tu je lah ya, pengikut Muhammad. Dan supaya Muhammad rasa takut, ya, rasa mengundur balik semula daripada dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Cari, akhirnya sepakat yang boleh melaksanakan misi itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini memang hero dia. Ini memang hebat, mantap. Orang boleh menangis sampai 2-3 minggu mendengar syair dia. Ya, kita tengok Hindustan pun menangis sekejap je. Orang dengar syair Utbah bin Rabi'ah boleh berbulan-bulan menangis terkenangkan syair tu. Kerana kedalaman kata-katanya, kefasihan lidahnya. Ambil Utbah bin Rabi'ah, hantar jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastilah tuan-puan di pihak Utbah akan berlatih. Sakan orang cakap beria-ria berlatih. Iyalah, dah dipilih ni. Agaknya tak tahulah macam mana Utbah berlatih ya. Kata-kata apa agaknya berpantun, bersajak, bersyair bagailah. Jadi pada hari yang ditentukan, Utbah bin Rabi'ah pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Utbah buat? Ya, jumpa dengan Nabi ni, Nabi masya-Allah, insan yang paling hebat. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji Nabi pada sisi akhlak yang Nabi miliki. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang sangat hebat. Utbah datang dengan hebatnya. Dia kata, Muhammad, dia kata macam ni, wahai Muhammad, aku nak tanya engkau, siapa lagi baik? Tengok soalan dia. Ini agaknya mesti dah reka lama ni. Siapa lagi baik? Engkau ke bapa saudara engkau? Tu soalan dia. Ya? Engkau ke bapa saudara engkau? Siapa nama bapa saudara Nabi? Abu Talib. Siapa lagi baik? Engkau ke bapa saudara engkau? Agak-agak apa jawapan Nabi, tuan-puan? Siapa tahu apa jawapan Nabi? Yang ni tak ada hadiah. Ya? Siapa tahu apa jawapan Nabi bila Utbah tanya, siapa lagi baik wahai Muhammad, kamu atau bapa saudara kamu? Apa jawapan Nabi? Nabi tidak menjawabnya. Sebaliknya Nabi diam dan menghadiahkan Utbah bin Rabi'ah wajah yang sangat manis, seolah-olah meminta izin untuk tidak menjawab. Senyap. Jadi mati kutu juga kalau kita tanya orang soalan, orang tak jawab. Jadi kalau hantar yang paling hebat pun tak guna juga.
Kalau dia bagi soalan, orang tak jawab. Tak guna hantar yang paling hebat. Itu patut ambil yang cak ayam tu je lah. Dia setakat nak nanya soalan tu, lepas tu soalan tak berjawab. Jadi dia tanya lagi, Muhammad, ni aku nanya kau ni, siapa lagi hebat? Kalau tadi dia mulakan dengan kamu atau pak saudara kamu, sekarang dia tukar pula bapa saudara kamu kah atau kamu? Tu je lah soalan dia. Tukar-tukar je. Nabi senyap. Jadi bila senyap, Nabi senyap kenapa? Sebab Nabi sabar. Jenis-jenis macam kita tak sabar ni, tak tanya menjawab dah. Ya? Jenis tak sabar. Sampai-sampai dia beritahu, dah boleh agak ni soalan apa nak tanya? Macam tu kalau orang tak sabar. Nabi senyap. Tahu dah datang dengan kemarahan ni, datang nak nunjuk hebat ni. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah terpaksa jawab sendiri. Sebab memalukan seorang yang paling hebat dari sudut berbicara, dari sudut bercakap, tiba-tiba soalannya tidak dijawab. Takkan nak terkelip-kelip pandang. Ya? Jadi kalau merayu, memalukan. Jawablah. Memalukan. Ya, jatuh standard. Jadi ya tak ya, jawab sendiri. Kalau kamu kata kamu lebih baik, kan jawab sendiri tu. Ya, kalaulah kamu kata kamu lebih baik, padahal Nabi tak cakap. Maka, sebab dia dah plan kan nak cakap apa, maka dia pun cakap. Nabi dengar. Tapi kalau jawapan kamu, bapa saudara kamu lebih baik, maka dia pun cakap. Idea dia cakap semua. Semua idea dia sampaikan. Nabi senyap. Dia habis tu puan. Habis yang dia cakap. Ya, macam-macam idea dia cakap, Nabi senyap. Sehinggalah Nabi tanya dia. Nabi tanya dengan adab, dengan akhlak, dengan lunak. Nabi tanya, sudah habiskah kamu bercakap, wahai saudaraku? Tanya tu. Jadi dia tergamam dengan Nabi tanya soalan tu. Dia jawab dengan pantas. Dah, dia cakap. Dia tergamam, dia tak sangka Rasulullah nak tanya dia, kamu dah habis cakap ke? Langsung dia jawab, dah. Kalau demikian, sekarang giliran kamu pula mendengarkan aku. Tadi aku dah dengar syarahan kamu, dengar segala idea kamu, sampai tak ada idea dah. Sebab tu Nabi kata, dah habis ke nak cakap? Dah. Sekarang giliran kamu mendengarkan aku. Tengok hebatnya Nabi punya psikologi tuan-tuan. Lalu Nabi pun membacakan, ini kalau tak silap ustazah takut tersilap surah yang ustazah sebut, tapi Nabi membacakan ayat Quran. Kalau tak silap ustazah, surah Fussilat ataupun Hamim As-Sajadah, macam itulah. Ya, Nabi bukan baca sikit-sikit, sampai 15 ayat. Nabi baca ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat, baca. Ya, kalau tengok apa ya ayat, cuma Ustaz kena pastikan balik ayat surah apa yang Nabi baca. Cuba bayang tuan-puan, Nabi tak cakap apa, Nabi baca ayat Quran je, baca. Dan dia faham, dia orang Arab tuan-puan. Dia kaki bahasa, dia pakar bahasa, dia faham apa yang Nabi sebut, apa yang ayat Quran tu sebut. Nabi baca sehingga dia kata cukup, berhenti, macam orang sasau tak ada dengar Al-Quran. Cukup, dan dia berlari tuan-puan, bertempiaran meninggalkan Nabi SAW, dan dia menyorok berhari-hari sampai berminggu. Orang kafir Quraisy duduk bersidang, manalah pergi Utbah ni, apalah keputusan yang dia jumpa dengan Muhammad. Kemudian bila ada orang yang berjumpa dengan Utbah kata, apakah kamu menghantar aku jumpa dengan orang biasa ataupun benar-benar pesuruh Allah, benar-benar Nabi? Dan aku taubat. Macam itulah masuk ayat dia, takkan lagi sanggup untuk berbahas.
ya, berhujjah dengan laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini adalah sebuah kisah yang sangat agung ya tuan-puan, yang sangat hebat dalam menggambarkan peribadi Nabi yang tenang, yang sabar, ya, yang subhanallah yakin dengan Allah. Gabungan segala keindahan, pekerti, kemuliaan jiwa yang Nabi miliki terpamer pada zahir batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diam ketika orang bercakap, bercakap ketika dibenarkan bercakap, berhenti ketika diminta untuk berhenti bercakap. Itu satu akhlak fi lahnil qaul, dalam kita berkata-kata, yang kita sebut sebagai akhlak dalam berbicara.